Assalamualaikum and hi. Hari ini saya nak tunjukkan dua perbezaan question dalam National Income Accounting yang mana perbezaan question itu adalah disebabkan oleh penggunaan konsep yang berbeza sewaktu pengiraan lah calculation of national income tu. Kita tengok ya. Okay, so this is example of question untuk National Income Accounting. Okay, so once kita dapat je question macam ni, kita kena tentukan dululah sama ada soalan ini berkaitan dengan expenditure approach, income approach ataupun product approach. Okay, so macam mana nak tentukan? Kita akan go through satu persatu item yang disenaraikan ni. Okay, kalau kita lihat pada item yang disenaraikan ni, okay, kita boleh katakan yang ini adalah expenditure approach. Okay, so sebab apa? Sebab kita ada private investment kat sini. Okay, so private investment ni adalah perbelanjaan by firms. Kemudian kita ada export. Okay, so export ni adalah perbelanjaan by by foreign sector. Kemudian kita ada import. Import juga perbelanjaan by foreign sector. Okay, tapi kena ingat import ni figure dia kita perlu tolakkan. Okay, so bila figure perlu ditolakkan, kita akan bubuh tanda bracket. Okay, kemudian kita ada public investment. Okay, so ini adalah perbelanjaan by firms. Kemudian kita ada household expenditure. Okay, perbelanjaan by household. Dan kemudian kita ada government purchases of goods and services. Ini adalah perbelanjaan by government. Okay, so yang lain lagi tak ada. Okay, so daripada question ni kita tahulah. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 items yang kita akan kira, yang kita akan gunakan untuk kira expenditure approach ni. Okay, so ini sangat penting supaya kita, andai kata ada items lain yang tersenarai, contohnya items daripada income approach ke ataupun product approach ke yang juga disenaraikan sekali, kita tak akan masuk kira untuk kira GDP at market price. Okay, so kena ingatlah kadang-kadang item itu sengaja dimasukkan untuk mengelirukan student. So you kena you kena fahamkan betul-betul, okay, apakah items yang kita akan kira under expenditure approach ataupun kaedah perbelanjaan. Okay, kemudian yang saya nak tunjukkan adalah 2 types of question yang kita boleh tanya dalam chapter ni. Okay, so biasanya standard, okay, standard asalnya pengiraan untuk National Income Accounting first kali memang dia akan minta kamu kira GDP at market price. Itu standard. Baik example 1 ke ataupun example 2, contoh soalan yang kedua ke, okey pun sama, tetap kira GDP at market price. Okey, so yang membezakannya adalah dekat question B and question C. Okey, sebagai contoh dekat question B, okey untuk example 1 dia minta kamu kira apa? Dia minta kamu kira GDP at factor cost. Okey, tapi untuk question 2, okay, dia minta kamu kira GNP at market price. So berbeza kan? So bila dia berbeza, soalan ni berbeza, so konsep itu berbeza, adjustment yang perlu kita lakukan juga adalah berbeza. Okay, kemudian dekat question C kita dapati ada sedikit persamaan. Okay, question C dia suruh kira GNP at factor cost. Untuk the second types of question pun sama. Dia suruh kira GNP at factor cost. Tapi walaupun question C untuk example 1 dengan example 2 ni sama, pengiraan dia ataupun cara pengiraan dia tetap berbeza. Okay, so kenapa dia berbeza? Sebab question B tu dah lain. Okay, so once question B lain, okay, so pengiraan untuk next question juga adalah berbeza. Okay, so yang lain ni, okay, national income, personal income and disposable income, so sama je. Okay, right after dapat je GNP at factor cost, memang ketiga-tiga ni akan diminta, kamu akan diminta untuk mengira national income, personal income and disposable income.
Okay, so yang berbeza dekat question B ni sahaja. Question B and question C. So kita nak tengok, okay, adjustment macam mana ataupun konsep yang macam mana yang kita akan gunakan untuk membezakan antara types of example for question 1 dengan types of question untuk example 2. Okay, kita go to the first types of question untuk example 1 dahulu. Okay, so macam saya kata tadi, mula-mula sekali memang dia akan suruh kamu kira GDP at market price. So untuk GDP at market price, apa yang kita akan lakukan adalah kita akan listkan semua items under expenditure approach. Tadi kita dah cakap kan, kita akan kira private investment, export, import. Okay, import kita kena bubuh tanda bracket siap-siap supaya kita tak terlepas pandang waktu kita nak kalkulate nanti. Okay, public investment, household expenditure dan juga government purchases of goods and services. So kita listkan item-items ni. Okay, dan kita akan masuk kira dalam kita punya calculation. Alamak, tak boleh. Kena buat satu-satu pula. Okay, kita listkan dulu items yang kita nak kira untuk GDP and market price. Okay, so make sure ada 6 items. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dah dapat 6 items tu, baru kita kira ni total for GDP and market price. Okay, so ingat nilai import kita perlu deduct, perlu ditolakkan. So nilai GDP at market price kita is 843 million. Okay. Okay, untuk question B, apa yang kamu perlu lakukan adalah you need to make a comparison what is the difference between question A and question B. Okay, for question A and B depan ni sama-sama GDP. Okay, so yang berbeza belakang ni. Belakang sini market price. Okay, tapi untuk question B dia suruh cari nilai factor cost. So dia berbeza kat situ. So konsep market price change to factor cost kita perlu lakukan. So ingat lagi kan konsep yang kita belajar kan, from market price to factor cost. Okay, nak cari nilai factor cost, kita akan tambah subsidi minus indirect business tax. Okay, indirect business tax, indirect tax, taxes on expenditure, maksud dia sama saja. Okay, so daripada nilai market price 843 yang kita dapat tadi, kita akan tambah nilai subsidi dan kita akan didakkan dengan indirect tax. So oleh kerana indirect tax tu kita perlu tolakkan, kita akan bubuh tanda bracket. Okay, so itu saja yang kita akan lakukan untuk kira GDP at market price ni. Okay, GDP at factor cost ni. So kita totalkan je lah GDP at factor cost. Okay, so kita dapati nilai dia adalah 844. Okay. Okay, now to answer the question C, kita akan tengok balik question B. Apa beza question B dengan question C ni? Okay, so perbezaannya adalah question B depan ni dia suruh kira GDP. Belakang, okay, tapi untuk question C dia suruh kira GNP. Belakang ni dah sama dah factor cost, tak ada masalah. Kan? So, dari GDP to GNP kita cari yang ada perkataan abroad. So yang ada perkataan abroad ada dua. Betul tak? Sini ada tak abroad. So sini property gain from abroad. Okay, dan juga property paid abroad. Okay, so ada dua. Cumanya kita tak tahu mana yang kena tambah, mana yang kena tolak. So kalau property gain from abroad, ini adalah income
by Malaysian workers yang bekerja di luar negara. So mereka punya nilai pendapatan mereka kita akan totalkan dalam kita punya national income. So berlaku pertambahan, so nilai dia kita akan total upkan. So property paid abroad ni pula adalah income that received by our foreign workers, yang bekerja di Malaysia. So wang itu mereka akan bawa pulang ke negara asal mereka, akan berlaku outflow money. So oleh kerana wang itu akan keluar daripada Malaysia, so nilai itu kita perlu didapatkan. Nama pun paid. Paid kan bayar. So bayar akan berlaku pengurangan, so nilai itu kita perlu tolakkan. So kita akan ambil kita punya property gain from abroad. Dan juga property paid abroad. So yang ni saya tak highlightkan lah so itu saja yang kamu perlu lakukan. Then kamu akan dapat jawapan untuk C. DNP at factor cost. So plus 15 million minus 7 million. So GNP at factor cost kita is 852 million. Kemudian bukan last lah. Kemudian dia akan minta kamu kira national income. So untuk national income sama je, simple je. Daripada factor cost, kita dah cari nilai factor cost, kita dah dapat nilai national, tapi kita masih lagi dalam nilai gross. So daripada nilai gross, kita nak dapatkan nilai net tu, dia hanya akan melibatkan depreciation sahaja. So nilai depreciation kita akan gunakan. So nilai depreciation kita perlu tolakkan untuk kira national income. Kenapa? So, nilai depreciation tu kita ambil, kita masukkan dalam kita punya calculation. So kita akan dapati nilai national income kita adalah 777 million. 777 million. Dah settle national income. Ni dah settle. A dah settle. B dah settle. C dah settle. National income pun dah settle. Mana yang you dah gunakan calculation dalam pengiraan national income tu, so I think better untuk you all tickkan supaya bila nak kira national income, personal income dan juga disposable income nanti you tak termasuk kira sekali lagi benda tu. Sebab kita takkan ada repetitive items untuk pengiraan personal income dan juga disposable income. So soalan seterusnya dia akan minta kamu kira personal income. So personal income, ingat cuma tambah satu item sahaja. Apa item dia? Transfer payment. So kita akan totalkan kita punya transfer payment. Masukkan. Kemudian kita akan tolak 4 items yang lain. Antaranya apa? Undistributed profit. So nilai itu kita perlu bubuh tanda bracket. So masukkan nilai undistributed profit. Kemudian kita akan tolakkan juga dengan social security contribution, SOCSO. So kita akan bubuh tanda bracket juga. Kemudian kita akan tolakkan juga dengan business tax. Business tax pun kita kena bubuh tanda bracket. So kita akan masukkan dalam calculation kita. Dan kalau ikutkan sepatutnya ada lagi satu items lah kan, insurance premium. Tapi kalau insurance premium tu tak ada dalam list, abaikan sajalah. So undistributed profit, social security contribution, transfer payment and business tax. Itu saja yang kita ambil kira. So kita nak potong dia dah supaya kita tak termasuk kira lagi nanti kan.
So nilai yang kita akan kira nanti nilai untuk personal income. So our personal income so nilai personal income kita berapa? You totalkanlah 777 million plus 23 million minus 12 million minus 8 million minus 21 million. Okay, so nilai personal income yang kita dapat nanti adalah 759 million. Okay, dan last sekali untuk kira disposable income. Okay, so ni settle. Okay, so untuk kira disposable income, okay, so kita akan tolak satu item saja iaitu individual income tax. So ambil nilai individual income tax, masukkan dalam kita punya table. Kena ingatlah tax ni kena bayar kan, so kita akan bubuh tanda bracket. Okay, so kita akan dapati nilai disposable income kita adalah 750 million. Okay, so this is how we calculate our national income equilibrium, kemudian continue to personal income and disposable income. Okay, ini saya buang highlight dia. Okay, itu the first example question yang saya boleh tanya. Okay, the second example yang saya boleh tanya, saya kata apa tadi? Yang berbeza adalah soalan ni kan, soalan B dengan soalan C. Kalau tadi kita kira GDP at factor cost dulu, kali ni kita akan kira GNP at market price dulu. So nak tengok jalan kerja dia sama ke berbeza ke? Okay, so this is example for question 2. So sama juga untuk kira GDP at market price ni, kita akan listkan semua items under expenditure approach. Okay, so kita akan kira private investment dan juga export. Kemudian kita akan kira nilai import. Okay, kita akan ambil nilai import. So ingat import kita perlu deduct. Okay, kemudian kita akan ambil nilai public investment. Okay, kemudian kita akan ambil nilai household expenditure dan juga government purchases of goods and services. Okay, so kalau kamu kira, kamu akan dapati nilai GDP at market price kamu sama macam tadilah, kan? 843 million. Okay, okay, so question A settle. So now kita nak tengok apa beza question A dengan question B ni. Okay, so question A dia suruh kira GDP. Question B dia suruh kira GNP. Belakang masih lagi market price, tak apa. So dari gross domestic product nak tukar kepada gross national product, okay, kita cari yang ada perkataan abroad. Okay, so dari GDP nak tukar national, cari yang ada perkataan abroad. So yang ada perkataan abroad tu mana? Yang ni lah kan? So property gain from abroad, okay, dan juga property paid abroad. Ingat kan? Property paid abroad ni nilai dia kita perlu tolakkan, so kita akan bubuh tanda bracket. So kita totalkan dulu, kita tambahkan property gain from abroad dan kita akan tolakkan dengan property paid abroad. Okay, so nilai yang kita dapat kat sini adalah GNP at market price kita is 851 million. 851. Berbezalah kan. Kalau question 1 tadi kita punya question B kita dapat 844 sebab kita kira GDP at factor cost. Tapi untuk second question kita kira GNP at market price. So nilai dia akan berbeza. 851. Okay, so question B settle. Okay, question C.
Okay, so yang membezakan antara question B dengan question C adalah depan ni GNP sama-sama GNP. So okay, tak perlu buat apa-apa lagi dah. Okay, tapi belakang ni, okay, untuk question B dia market price. Tapi dekat question C, dia suruh kamu cari nilai factor cost. So daripada market price to factor cost, kita akan plus subsidi. Okay, dan kita akan minus dengan apa? Kita akan minuskan dengan indirect business tax ataupun taxes on expenditure. Okay, so oleh kerana nilai itu kita kena tolak, bubuh tanda bracket. Okay, so plus subsidi minus indirect business tax. Okay, so nilai yang kamu dapat ni adalah GNP at factor cost. Okay, so GNP at factor cost kita is 852 million. Amazingly, GNP at factor cost kita 852 million ni, nilai dia sama dengan GNP at factor cost yang atas ni. Tengok, GNP at factor cost 852 million. Okay, so yang berbeza dekat sini ni, ini yang berbeza sebenarnya. Okay, so ini yang kamu kena hati-hati. Ini yang akan membezakan antara types of example 1 dengan types of example 2. Okay. Okay, so kalau kita continue, okay, untuk kira national income, okay, yang ini kita dah settle. Okay, kalau kita nak continue untuk kira national income ni, so sama jugalah kan, dah factor cost, dah dapat nilai national tapi masih lagi nilai gross. So nak dapatkan nilai net, kita akan cari nilai depreciation. Okay, so kita ambil nilai depreciation, kena ingat depreciation kita kena deduct. So nilai depreciation tu kita akan kira, kita akan masukkan apabila kita nak kira nilai national income. Okay, so our national income value is 777 million. Step seterusnya sama je dengan step tadi. Okay, sebab yang berbeza tu dekat bahagian tengah-tengah ni saja. Okay, so national income kita dah dapat nilai dia. Okay, nak kira personal income, so sama juga, tambah satu item saja iaitu transfer payment. Apa warna saya nak guna ni? Kuning lah. Okay, so saya ambil transfer payment. Okay, kemudian kita akan tolakkan dengan business tax. Okay, so kita bubuh tanda bracket. Okay, so business tax. Okay, kemudian ada lagi tak? Ada lagi kan? Social security contribution pun sama, kita akan bubuh tanda bracket. Oops. Okay, so kita masukkan. Kemudian ada lagi satu item tadi kan, undistributed profit ataupun retained earnings, nama lain dia. Okay, so masukkan nilai tu dalam kitanya calculation. Okay, so kita akan dapati nilai personal income kita. Okay, sama je macam calculation atas tadi kan. So personal income kita dapat 759 million. Okay, dan last kali, okay, personal income settle. Last kali untuk kira disposable income, okay, nilai personal income yang kita dah dapat tadi, kita kena tolakkan dengan individual income tax. So nilai dia, kita bubuh tanda bracket sebab kita kena tolakkan. So kita ambil nilai itu, masukkan dalam our table. Okay, so our disposable income is 750 million. Okay, so itu perbezaan antara question 1 dengan question 2. Okay, contohlah saya buang ni nak bagi kamu nampak. Okay.
Okay, saya buat ni. Okay, sebentar. Okay, so ni pun saya clearkan dia. Okay, macam mana nak bagi kamu nampak perbezaan dia Kejap. View. Sat, bukan. Multiple pages. Okay. Saya nak tunjukkan. Ni pun saya tak mau. Saya nak tunjuk. Okay, kalau macam tu. Home. Okay, saya padam ni lah sebab saya nak buang page 1. Layout tadi, kat mana tadi? View kan? Mak boleh nampak besar lagi ke? Okay. I tak sure you all boleh nampak ke tak. Hopefully you all boleh nampak lah Okay, so kita dapati bahagian atas, okay, pengiraannya adalah sama. Okay, so yang sama ni saya tandakan lah Okay, oleh kerana dia sama, pengiraannya adalah sama, baik question 1 ataupun question 2. Okay, tapi yang membezakannya adalah dekat bahagian tengah sini. Okay, so bahagian tengah sini saja yang berbeza. Okay, so kalau tengok, okay, kalau tengah sini kita start dengan property. Okay, kita tolak yang abroad dulu. Okay, dan lagi satu untuk example 1 kita akan totalkan subsidi dan indirect tax dulu. Kan? Okay, so itu saja yang berbeza. Okay, kemudian yang lain tu sama, still lagi sama. Okay. So daripada GNP at factor cost sampai habis, okay, pengiraannya adalah sama saja, baik question 1, okay, example of question 1 ataupun example of question 2. Okay, so yang berbeza di bahagian tengah sahaja. So adakah kita kena plus subsidi minus indirect tax dulu ataupun plus gain abroad minus paid abroad dulu? So saya tak boleh nak cakap you kena tambah subsidi dulu baru you kira abroad, tak boleh. Ia bergantung kepada soalan. Okay, so kalau soalan tu required you to calculate GDP at factor cost, then you daripada market price nak tukar factor cost, then you kena kira lah, okay, subsidi minus indirect tax. Okay, tapi kalau soalan tu yang membezakannya adalah GDP dengan GNP, so kita akan cari yang ada perkataan abroad. Boleh? So saya harap perkongsian saya yang ini dapat membantu kamu serba sedikitlah memahami perbezaan antara kedua-dua soalan supaya tak ada lagi student yang confused sama ada kena kira subsidi indirect tax dulu ataupun nak kira yang abroad dulu. Okay? So kita jumpa untuk next time. Thank you and Assalamualaikum.